Dari Kementerian Pendidikan Tinggi 10 minit. Terima kasih Datuk Dr. Yang Dipertua. InsyaAllah saya akan singkatkan, mungkin kurang daripada 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Dr. Yang Dipertua. Bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, saya ingin merakamkan penghargaan kepada dua ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara-perkara yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian semasa sesi perbahasan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam 2021 dan tahun 2022. Datuk Yang Dipertua, isu pertama KPT yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Salak iaitu peluang kemasukan ke institusi pendidikan tinggi IPTA untuk golongan orang kurang upaya. Di peringkat KPT, kemasukan pelajar ke IPTA diuruskan mengikut dokumen panduan dasar dan prosedur yang ditambah baik secara berkala setiap tahun. Dalam konteks ini, secara dasarnya kemasukan pelajar ke IPTA dan institusi latihan kehamilan awam dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi iaitu melibatkan 90% pencapaian akademik dan 10% pencapaian core curriculum. Namun demikian, dalam memastikan akses pendidikan tinggi adalah meluas, terutamanya kepada golongan orang kurang upaya, Kementerian ada melaksanakan inisiatif kemasukan laluan khas yang melibatkan calon pelajar daripada golongan B40, OKU, institusi di bawah JKM, orang asli dan atlet. Seperti pemohon UPU online yang lain, calon kumpulan ini hanya perlu memenuhi syarat dan syarat khas yang ditetapkan oleh IPTA dan ILKA dan akan bersaing dalam kategori mereka sendiri sahaja untuk kemasukan ke IPTA dan ILKA. Datuk Yang Dipertua, laluan kemasukan ke universiti yang ditawarkan oleh Kementerian adalah yang pertama, laluan arus perdana di universiti dan politeknik, dan yang kedua, laluan kemasukan ke program-program yang dikhususkan kepada pelajar OKU di peringkat politeknik dan college community. Melalui mesyuarat pemilihan bersama sesi akademik 2024-25 untuk calon lepasan SPM, pihak KPT telah mengambil inisiatif menjemput wakil dari Perjabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Kementerian Kesihatan untuk bersama-sama memberikan input dalam menzahirkan bantuan dan sokongan kepada pelajar OKU untuk mendapat tempat di IPTA dan ILKA. Ini, Datuk Yang Dipertua, adalah pembaharuan baru. Sebelum ini kita tidak libatkan JKM dan KKM. Tetapi untuk memastikan kita dapat menyaring dengan lebih baik, maka kita jemput dua agensi ini dan juga kementerian ini untuk kita sama-sama memilih. Sokongan ini diterjemah melalui pemberian maklumat tambahan berkenaan kecacatan yang dialami oleh calon hasil pendapat pakar perubatan KKM dan pegawai JKM. Hasilnya, terdapat peningkatan yang signifikan iaitu sebanyak 60.2% calon pelajar OKU telah mendapat tempat di IPTA pada tawaran arus perdana sesi akademik 2024-2025 berbanding sebelum ini kurang daripada 50%. Ini satu peningkatan yang agak drastik dengan pengenalan. Terima kasihlah kepada Menteri Pembangunan Wanita juga yang terlibat. Menteri Pasir Salak. Terima kasih di atas penjelasan kepada persoalan Pasir Salak. Jadi adakah kos-kos ataupun kursus-kursus yang dijalankan menepati bidang-bidang untuk pekerjaan bagi golongan OKU ini? Terima kasih. Memang kita juga libatkan agensi-agensi terutama industri untuk memastikan bahawa golongan OKU ini juga akan ditempatkan dalam sistem pekerjaan nanti. Itu memang kita tidak mau, seperti juga kursus-kursus yang lain, kita akan pastikan bahawa is industry driven dengan izin. Okey, terima kasih. Datuk Yang Dipertua, isu kedua melibatkan KPT telah dibahaskan oleh Yang Berhormat Dungun. Saya berterima kasih kepada keprihatinan YB Dungun yang memberi penekanan terhadap aspek kepentingan rakyat melibatkan hak asasi pendidikan. Sehingga kini kerajaan memberi subsidi yang tinggi kepada iuran pendidikan tinggi
di Universiti Awam. Dalam hal ini, para pelajar di Universiti Awam hanya membayar yuran pengajian yang sangat berpatutan. Selain daripada subsidi yuran pengajian di Universiti Awam, terdapat pelbagai bentuk bantuan kewangan tersedia bagi membantu meringankan beban pelajar, sama ada berbentuk one-off atau sehingga mereka tamat pengajian. Malah di peringkat universiti sendiri, pelbagai bantuan juga boleh dimohon oleh pelajar yang berkeperluan, khususnya pelajar golongan B40. Selain itu, penubuhan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) adalah salah satu pendekatan kerajaan untuk memastikan tiada rakyat Malaysia yang dinafikan peluang untuk menyambung pendidikan ke peringkat tinggi atas sebab kekangan kewangan, dan pada masa yang sama tidak membebankan kerajaan serta kemampanan ekosistem pendidikan tinggi negara. Antara inisiatif PTPTN adalah para peminjam PTPTN yang cemerlang, iaitu mereka yang mendapat ijazah sarjana muda kelas pertama turut diberikan pengecualian bayaran balik pinjaman sepenuhnya. PTPTN juga menyediakan kemudahan tabungan, iaitu simpan SSPN. Ianya adalah instrumen simpanan yang disediakan khas oleh PTPTN bagi tujuan pendidikan tinggi. Simpan SSPN ini menawarkan pelbagai insentif termasuk dividen tahunan, pelindungan takaful serta pelepasan taksiran cukai kepada pendeposit. Sejak diperkenalkan, simpan SSPN telah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan setiap tahun. Sehingga 31 Mei 2024, sebanyak 6.4 juta bilangan akaun yang telah dibuka. Adalah diharapkan melalui pembudayaan awal penabungan di kalangan rakyat, lambat laun akan mengurangkan kebergantungan yang berterusan kepada pinjaman dan berjaya meringankan bebanan kewangan graduan pada masa hadapan di dalam membuat bayaran balik pinjaman pendidikan mereka. Datuk Yang di-Pertua, setakat ini saja ulasan dan maklum malas daripada dua isu yang telah dibangkitkan dan melibatkan KPT. Secara tuntasnya, Kementerian sentiasa berusaha gigih melalui pelbagai strategi dan inisiatif demi merealisasikan aspirasi pendidikan tinggi negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan.